Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Hanisa Hassan, penolong pendaftar Hak Ehwal Akademik, mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari kerana telah ditawarkan untuk menyambung pelajaran di peringkat diploma dan sarjana muda di UiTM Perlis. Bagi meneruskan taklimat pada pagi ini, kita sama-sama mengikuti slide yang akan dibentangkan. Saya perkenalkan Timbalan Rektor Hak Ehwal Akademik Profesor Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishaq. Saya Puan Hanisa Hassan, penolong pendaftar kanan unit pentadbiran dan rekod. Puan Syamila Muhammad Sabri, penolong pendaftar kanan unit peperiksaan. Inilah carta organisasi fakulti dan jabatan di mana setiap fakulti ada dilantik sebagai ketua pusat pengajian dan di setiap bawah pusat pengajian dibantu oleh koordinator khusus masing-masing yang mana membantu untuk mengurus pengurusan pelajar-pelajar di fakulti. Ini adalah carta organisasi bahagian Hak Ehwal Akademik. Bahagian Hak Ehwal Akademik terdiri pada unit pentadbiran, unit rekod dan unit peperiksaan. Unit pentadbiran menguruskan hal ehwal pentadbiran, kerana unit rekod ialah menguruskan mengenai hal ehwal pelajar dan unit peperiksaan menguruskan bahagian peperiksaan. Kita mulakan dengan proses pendaftaran pelajar. Portal kemasukan pelajar ialah portal di mana pelajar hendaklah menyemak status sama ada berjaya ataupun tidak menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di UiTM. Bagi pelajar yang berjaya, sila klik setuju supaya rekod penerimaan sebagai pelajar telah dikemas kini. Pelajar hanya perlu mengikut tata cara yang telah dilampirkan ini dan memastikan semua proses-proses dan juga borang-borang yang telah diminta untuk dihantar untuk penyediaan fail hijau kepada bahagian Hak Ehwal Akademik UiTM Perlis seperti mana di dalam checklist pendaftaran. Sila postkan maklumat-maklumat yang telah disahkan sebagaimana yang dinyatakan ke bahagian Hak Ehwal Akademik seperti alamat yang tertera. Sebagai permulaan, pelajar hendaklah mahir ataupun perlu mengetahui mengenai kalender akademik. Kalender akademik ini adalah perlu sebagai satu panduan kepada pelajar sama ada bagi membantu untuk mendapat perancangan, itu tarikh-tarikh penting yang dirancang sepanjang satu semester. Pelajar boleh melayari ataupun mendapatkan kalender ini di website Hak Ehwal Akademik. Adalah lebih mudah dan terancang jika pelajar mencetak tarikh-tarikh ini dan highlightkan tarikh-tarikh yang penting supaya menjadi satu garis panduan mengenai tarikh-tarikh bila kuliah bermula, tarikh akhir pembayaran yuran, bila yang akan digugur taraf dan juga tarikh-tarikh peperiksaan. Ini adalah perkeliling rektor UiTM Perlis bilangan 1-2021 yang telah dimuat-turunkan di laman web UiTM Perlis sebagai panduan kepada pelajar sama ada pelajar baru ataupun pelajar lama. Ini adalah penting supaya pelajar tahu apakah isu-isu semasa dan juga pemakluman-pemakluman yang terkini supaya menjadi memudahkan pelajar untuk merancang perjalanan masuk ke dalam kampus mengikut keperluan. Keputusan peperiksaan akan diumumkan pada hujung semester dan pelajar boleh menyemak keputusan peperiksaan sama ada lulus ataupun gagal ataupun diberhentikan. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak keputusan yang telah diumumkan. Ini adalah laman web Hak Ehwal Akademik dan juga laman web UiTM Perlis. So apabila anda type perlis uitm.edu.my, you akan nampak bangunan yang tadi yang telah saya tunjukkan mula. Lepas tu pilih campus directory, ambil UiTM Perlis dan masuk ke bahagian-bahagian ni lah, macam ada bahagian Hak Ehwal Akademik untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini ataupun borang-borang yang diperlukan. Okey, ini adalah maklumat yang penting
menjadi asas kepada apa yang saya maklumkan dalam sebagai kitab pelajar tadi, yang mana student hendaklah melayari semua maklumat-maklumat ini dalam iStudent Portal. So, untuk step yang pertama, pelajar apabila melayari website, dia akan ada dekat sini student, type student portal. Lepas tu pelajar kena login. So, apabila pelajar login kali pertama, pelajar hendaklah memasukkan nombor pelajar dan juga password. Password untuk kali pertama ialah nombor IC. So, di dalam student portal ni, pelajar akan mendapat semua maklumat-maklumat penting. Seperti yang saya sebut tadi, kalender akademik, rayuan masuk semula, bila tarikh keputusan peperiksaan, berapa yuran yang perlu dibayar, semua ada di dalam student portal. So, pelajar pastikan anda telah login dalam student portal, dan sekiranya anda ada masalah mengenai untuk login dalam student portal, dekat web tu ada bahagian aduan ICT. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, dalam student portal anda akan tengok berapa bil pelajar ada kat situ, struktur yuran, info kebayaran, allowance makan, transaksi atas salian, KWSP, PT, PTM, convocation. So, sekiranya anda nak cari maklumat-maklumat ni, sila layari student portal. Jadi jangan sikit-sikit nak telefon, cari dulu maklumat dalam student portal. Okey, sebagai seorang pelajar, anda hendaklah mengetahui peraturan akademik supaya ia menjadi satu panduan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan maklumat-maklumat. So, anda boleh dapatkan buku peraturan akademik ni dengan melayari website heauatm.edu. Yang terkini ialah pada Jun 2017. Ini adalah yang terkini lah. So, dalam peraturan akademik ni menerangkan semua peraturan ataupun garis-garis panduan untuk pelajar mengetahui, bagi membantu anda membuat keputusan ataupun panduan untuk anda. Okey, di dalam buku peraturan akademik ni dia menggariskan kemasukan, macam mana tata cara kemasukan pelajar, status sebagai pelajar universiti, gugur taraf, keperluan akademik, permohonan pemindahan kredit, pengecualian kredit, tempoh pengajian, muk pengajian, tata cara untuk mohon cuti khas, macam mana untuk nak tangguhkan pengajian, pendaftaran khusus, macam mana nak pindah pendaftaran khusus, pengesahan pendaftaran khusus yang saya kata tadi, divalidasi, peraturan-peraturan kehadiran, kelayakan menduduki peperiksaan, dan juga isu penggantungan pengajian. Okey, dalam peraturan akademik juga, dalam buku tu juga ada juga macam mana kita nak kira purata nilai grade CGPA ataupun GPA, status keputusan peperiksaan, penanganan tata tertib, pemeriksaan semula, peperiksaan khas, inti sesi, rayuan meneruskan pengajian, dan lain-lain. Okey, pelajar juga akan ada program-program yang pelajar kena menghadiri latihan amali, praktikal, dan hendaklah pelajar mengikuti itu sebab itu adalah salah satu daripada komponen-komponen akademik. Pelajar adalah bertanggungjawab ataupun mengambil accountability sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang tetapkan. Makna dia pelajar yang bertanggungjawab, sekiranya pelajar yang bertanggungjawab lah. Sekiranya pelajar ada masalah pendaftaran khusus apa benda, kalau pelajar itu tak mendaftar, itu adalah tanggungjawab pelajar. Okey, jika pelajar tidak menyelesaikan perkara 2 dengan 3, yang saya kata tadi lah, maknanya pelajar akan dikategorikan sebagai pelajar yang gugur taraf. Pelajar yang gugur taraf, untuk dia aktifkan balik semula dia sebagai status, dia kena tunggu semester hadapan pula untuk membuat permohonan rayuan masuk semula secara manual. Kalau kata dia terlepas daripada tarikh rayuan RPG.
Okey, untuk pelajar yang dikenakan gugur taraf, untuk diaktifkan balik mengikut dalam sistem, dia akan dikenakan RM50 fasa yang pertama. Sekiranya masih lagi terlepas daripada rayuan yang kedua, pelajar akan dikenakan juga proses untuk aktifkan semula ni dalam 150. So, bagi mengelakkan pelajar untuk gugur taraf, pastikan anda membayar yuran dan daftar kursus. Okey, walau macam mana pun, kalau kata permohonan pelajar untuk bercuti diluluskan, pelajar tidak perlu membayar yuran jika disebabkan oleh masalah kesihatan. Walau bagaimanapun, pelajar wajib membayar RM50 untuk kekal status bagi semester tersebut. Rayuan menerus pengajian ataupun singkatannya dipanggil RMP. RMP adalah bagi pelajar yang gagal dan diberhentikan dengan status D1 dan D2, D3 dan D7. Bagi pelajar D1 dan D2, dia tidak layak untuk membuat rayuan. Status D1 hingga D7 ini kita akan nampak apabila keputusan periksaan diumumkan, anda dikategorikan sebagai pelajar yang gagal. So, bagi kategori D1 dan D2, anda tidak layak untuk membuat rayuan. Walau bagaimanapun, jika anda mendapat D3 hingga D7, saudari boleh membuat rayuan secara online di dalam student portal. Kadar bayaran untuk rayuan ialah sebanyak RM50 dalam tempoh 14 hari daripada tarikh periksaan diumumkan secara rasmi. Dan untuk kes-kes yang macam ni, bayaran RM50 ini akan dijana di dalam bil. So, maknanya dia bagaimana pelajar nak membayar RM50 itu apabila pelajar yang layak ini ingin memohon rayuan masuk semula, maka klik dekat akaun untuk RMP dan buat bayaran. Walau bagaimanapun, keputusan ini akan dimajukan dalam jawatankuasa akademik negeri ataupun diberi singkatannya ialah JAN. Dan jawatankuasa diberi kuasa untuk melulus atau menolak permohonan saudari. Okey, tata tertib. Pelajar terikat dengan Akta 173 dan juga 174 universiti. Bagi kuliah, pelajar yang tidak hadir kuliah ataupun akti pembelajaran yang telah ditetapkan, pelajar hadir kuliah kurang daripada 80% tidak dibenarkan menduduki periksaan ataupun akan diberi status ZZ dan denda RM100. Jadi pastikan pelajar anda adalah sepanjang 14 minggu. So, ikuti kuliah sepanjang 14 minggu. Sekiranya pensyarah membuat aduan kepada bahagian hak ehwal akademik, maka kita akan panggil pelajar untuk kes ini sebagai temu bual, dan sekiranya didapati kehadiran kurang daripada 80%, maka kita akan bagi subjek khusus yang tersebut, kita akan beri status ZZ. Dan melanggar peraturan siasat rupa diri dan peraturan khusus berpakaian semasa aktiviti akademik juga akan dikenakan tata tertib. Ini adalah tata tertib bahagian hak ehwal pelajar. Kita ada dua tata tertib, iaitu satu tata tertib akademik dan satu lagi adalah tata tertib hak ehwal pelajar. Hak ehwal akademik dia ada dua kes tata tertib, iaitu satu yang ketidakadilan kuliah ini, satu lagi bagi kes tidak meniru ataupun membawa nota ataupun meniru semasa peperiksaan akhir. Jadi macam sekarang kita tak ada peperiksaan akhir, kita ada penilaian akhir. Dan sekiranya pensyarah mendapati pelajar meniru, so dia boleh bawakan kes ni untuk tata tertib, maka pelajar akan dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Ini adalah perkara penting yang mana setiap pelajar kena sedia maklum bahawa setiap pelajar akan kita katakan sebagai akan ada mak angkat lah, itu ataupun istilah akademik kita panggil penasihat akademik, yang mana penasihat akademik ini adalah pensyarah daripada fakulti ataupun program-program saudari dan saudara sekalian, yang mana dia akan memantau perjalanan akademik pelajar dari bulan mengikuti pengajian sehinggalah mereka bergraduate, ataupun kita panggil istilah ni sebagai PA lah.
So maknanya dia nanti apabila telah mendaftar, nanti kalau tiba-tiba kita nak rujuk apa-apa mengenai akademik, boleh rujuk kepada penasihat akademik yang dilantik oleh fakulti. So mungkin satu penasihat akademik dalam 20 orang macam itulah. Anda adalah amanah kedua ibu bapa anda. So pastikan anda mengikuti pengajian dengan sebaik-baiknya supaya anda akan tamat pengajian dan mendapat ijazah ataupun diploma mengikut tarikh-tarikh ataupun tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar baru. InsyaAllah kita akan berjumpa di kampus. Dan pastikan anda tamat pengajian anda dengan jayanya seperti mana ni kakak-kakak ataupun abang-abang yang menamatkan pengajian mereka sehingga mendapat ijazah.